sehati sejiwa, bangun membantu agar sepakat, moga tersalah perpaduan, agar teguh dipersada dalam hidup harmoni. Sirami rasa kasih sayang, jadi benteng hidup yang harmoni, nurani ikhlas di hati murni, menjadi kekuatan kita. Bersatu, 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 gagah bercerai rebah, hindarkan hasrat sengketa kita, perpaduan teras kejayaan. Berpadu, 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 bulan kata sepakat, menjadi cita negara jaya, perpaduan teras kejayaan. Bersatu, 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 gagah bercerai rebah, hindarkan hasrat sengketa kita, perpaduan teras kejayaan. Berpadu, 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 bulan kata sepakat, menjadi cita negara jaya, perpaduan teras kejayaan. Perpaduan teras kejayaan, perpaduan teras kejayaan. Memupuk perpaduan itu sangat senang dan juga bukan sangat susah. Dia akan bekerjasama, bertolak ansur, itulah perpaduan. Saya akan menghormatkan dan juga memahami perasaan mereka. Caranya amatlah senang. Kita hanya perlu menjaga adab dan juga penampilan kepada kita. Kemudian kita juga perlulah memberi nasihat kepada mereka benda yang penting. Mungkin mengajar mereka benda yang mereka yang tidak tahu. Kita juga boleh menepati janji jika mereka menyuruh kita untuk buat sesuatu. Kita juga boleh mengeratkan perhubungan dengan kawan supaya mengelakkan pergaduhan. Jika ada rumah terbuka pada hari raya, kita boleh pergi ke rumah terbuka dia. Kita mempersemangat perpaduan macam bertolak ansur, bertanggungjawab, dalam menolong, dalam bidang sukan supaya tidak ada pergaduhan. Dan macam lagi kita macam PJ, kita main belajaring, kita bekerjasama supaya pasukan menang. Dalam contohnya perayaan, kita buat rumah terbuka, kita boleh pergi ke rumah terbuka itu dan eratkan hubungan silaturahim sama-sama orang lain. Aku tak tahu apa wawasan kita. Aku tak tahu apa tujuan kita. Tidak mengapa, teruskan saja melangkah. Tapi untuk apa? Demi siapa? Kenapa perlu melangkah tanpa arah? Kerana demi negara tercinta, kerana kita anak Malaysia, bangsa merdeka. Saya Faiz, saya anak Malaysia. Saya Prima, saya anak Malaysia. Saya Chan Xiang Teh, saya anak Malaysia. Kami bangsa Malaysia.
Malaysia, 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 prihati. Langit bumi bertuah, bersinar dan indah. Di mana jua kita, kita anak Malaysia. Rakyat berbilang bangsa, berbagai budaya. Hidup aman, sentosa, bahagia selamanya. Malaysia, 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 prihati. Pemimpin dihormati, rakyat disayangi. Keprihatinan menjadi panduan. Di segenap penjuru rakyat dibantu, negara dan bangsa diutamakan. Keikhlasan dan jua ketulusan menjadi teras pada kepimpinan. Tiada yang ketinggalan, tiada yang diabaikan. Satu hati, satu jiwa, bersama merasakan. Malaysia, 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 prihati. Malaysia, 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 prihati. Malaysia, 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 prihati. Malaysia, 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 prihati. Malaysia, negaraku, Malaysia, merdeka, Malaysia, prihati. Malaysia, negaraku, Malaysia, merdeka, Malaysia, tanahku banyak, oh tanahku. Indahnya kehidupan kita. Di sebalik kepelbagaian dan perbezaan, kita dikurniakan kesejahteraan yang telah dibentuk oleh perpaduan. Perpaduan adalah kekuatan kita. Perpaduan wujud kerana persefahaman yang tulus dan ikhlas. Hanya masa yang dapat membentuk persefahaman ini, dan kita telah melaluinya bersama. Ini haruslah ditanamkan kepada generasi masa hadapan. Jangan kusutkan tali persefahaman dan perpaduan yang erat ini. Ini adalah keunikan negara kita. Ini adalah contoh terbaik negara kita. Ini adalah kehidupan di Malaysia yang aman, maju dan progresif. Persefahaman untuk perpaduan adalah pilihan yang terbaik. Arus perpaduan yang tenang ini, janganlah kita mengubah haluannya. Bekalkanlah untuk generasi masa hadapan menikmatinya. Seperti kita menikmatinya sekarang ini.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Prihatin. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Ilahi kerana pada hari yang indah ini dapat kita bersama-sama berjumpa di dalam segmen Influencer at Jabatan Perangai Malaysia Negeri Pahang untuk kita membicarakan satu topik yang sangat menarik, iaitu berkaitan perpaduan dalam kepelbagaian kaum di Malaysia. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Rosnaniwati binti Rasidi, iaitu Pegawai Penerangan Daerah Cameron Highland, bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk tajuk pada hari ini. Tuan-tuan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, apakah itu perpaduan? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, definisi perpaduan adalah sesuatu keadaan atau hal berpadu, persatuan ataupun orang yang tidak mahu memecah belahkan. Perpaduan juga merujuk kepada proses menggabungkan bahagian-bahagian menjadi satu unit. Dalam erti kata lain, perpaduan adalah satu proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan kebersamaan serta perasaan cinta dan banggakan negara. Perpaduan ini membentuk satu hubungan yang erat dan bersifat toleransi yang diwujudkan dalam kalangan sesuatu kaum dan etnik yang berbeza di dalam mencapai aman dan damai di dalam satu komuniti. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian, apabila kita menyentuh mengenai Malaysia dan kepelbagaian kaum yang ada di negara ini, perpaduan perlu dibentuk untuk kita mencapai kesepakatan dan keharmonian hidup bersama. Masyarakat di Malaysia terdiri daripada kepelbagaian kaum, agama dan keturunan. Kumpulan terbesar kaum di dalam Malaysia iaitu kaum Melayu, Cina dan India, dan selebihnya adalah kaum pribumi iaitu kaum orang asli serta etnik di Sabah dan Sarawak. Hadirin yang dihormati sekalian, mengapakah perpaduan sangat penting dalam masyarakat kita? Jika kita selusuri sejarah kita mencapai kemerdekaan negara yang dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada tanggal 31 Ogos 1957, di mana ketika itu penjajah British menetapkan satu syarat bahawasanya perpaduan negara perlu dicapai. Maka di atas kebijaksanaan tokoh-tokoh terdahulu iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bersama dengan Tun Tan Siew Sin dan juga Tun Sambatan serta tokoh-tokoh yang lain berjaya mencapai kemerdekaan negara. Maka kerana itu pada tahun ini kita telah menjayakan menyambut sambutan Bulan Kebangsaan yang ke-63. Tuan-tuan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, setiap kaum kaya dengan budaya dan tradisinya. Maka di dalam kehidupan bermasyarakat kita perlulah bertoleransi dalam kehidupan seharian bagi menghormati di antara satu sama lain dan hidup aman dan damai. Sebagai contoh, kaum India menyambut sambutan Thaipusam setiap tahun. Maka kita akan nampak kaum India ini akan berarak di jalanan sehinggalah ke kuil. Sebagai kaum lain yang hidup bersatu padu, yang hidup di dalam negara yang sama Malaysia, kita perlulah menghormati perayaan kaum India ini. Maka dengan sikap yang kita tunjukkan, kaum India akan menghormati juga amalan yang ada di dalam agama dan tradisi kita. Maka perpaduan akan wujud dan kita saling hormat menghormati. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya kita akan menyaksikan VT, iaitu reaksi orang ramai berkaitan perpaduan dalam kepelbagaian di Malaysia. Jom kita saksikan. Dan saling bantu-membantu dalam ahli sukan untuk macam bertoleransi lah dalam sama masyarakat. Bapa perpaduan negara Malaysia ialah Tunku Sin On. Irat cikgu menolong kita untuk ajar dengan baik. Kita tolong menolong antara satu sama lain.
Saya dengan kawan saya kaum Melayu, kaum Cina buat kerja sekolah sama-sama dan dalam kita menyertai aktiviti sukan. Nama bendera kita ialah Jalur Gemilang. Pada sekarang ni kalau boleh memang disokonglah kalau perpaduan dengan India ke Cina ke ataupun apa-apa bangsa lah. Lepas tu kan pasal jiran kita pun orang Myanmar juga. Sebab dia pun tak ada mak bapak, tapi bila dia bersalin ke kita yang pergi hospital klinik ke apa semua kita punya yang hantar. 4 warna, merah, biru, putih, kuning. Kaum dekat Kaimai ni semua berbilang bahasa. Macam contoh macam customer pelanggan kak semua dari segi India, Melayu, Cina, orang putih, berbagai bangsa. Alhamdulillah pelanggan saya ada yang pelanggan tetap daripada pejabat-pejabat, ada yang pelancong buah. Alhamdulillah orang kata macam ramai, tak putus. Semua orang kata pergaulan semua antara tak mengira bangsa. Semua antara sama sama semua orang kata pergaulan semua biasa-biasa. Tuan-tuan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, perpaduan sangat penting dalam mencapai keamanan dan kestabilan negara. Kerana dengan adanya perpaduan akan menjamin keselamatan negara. Jangan kita ulangi tragedi rusuhan kaum yang telah berlaku pada tanggal 13 Mei 1969 di mana ketika itu berlakunya perpecahan kaum dan huru-hara di dalam negara kita Malaysia dan telah meragut banyak nyawa. Maka pada ketika itu, rentetan daripada peristiwa itu, kerajaan telah melancarkan prinsip rukun negara pada tanggal 1971 yang mana bertujuan untuk memupuk muafakat dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Kerana itu, kita perlu mengingati 5 prinsip rukun negara yang sangat penting, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Saya ingin memetik kepada satu prinsip di dalam rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kita di Malaysia mempunyai pelbagai kaum yang mempunyai pelbagai anutan agama. Sebagai contoh, agama Islam, agama Buddha, agama Kristian, Hindu, Sikh dan sebagainya. Maka dalam aspek perpaduan, kita perlulah menghormati kepercayaan dan amalan kaum lain agar kita dapat hidup bersatu padu dan saling menghormati. Hadirin sekalian, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahawa perpaduan adalah kunci utama kepada kejayaan dalam ekonomi negara, pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat Malaysia. Kita perlu saling bertolak ansur dan menghormati sensitiviti masyarakat agar tidak mewujudkan sebarang perbalahan. Memang menjadi satu cabaran yang besar buat negara untuk mengekalkan perpaduan negara. Namun ini bukanlah sesuatu yang mustahil kerana kitalah yang mampu untuk mengubahnya. Tuan-tuan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, kita perlulah mempertahankan bangsa Malaysia yang mempunyai identiti yang sama walaupun kita mempunyai kepelbagaian kaum, agama, bahasa dan juga budaya. Identiti nasional ini hasil daripada perpaduan yang kukuh dan menjamin kehidupan yang aman dan damai di bumi ini, di bumi Malaysia yang tercinta ini. Jadi doa saya kepada anda semua, bersatu padulah dalam mencapai impian negara dan pengukuhan perpaduan. Dan sekian, semoga berjumpa lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengorbanan mereka tidak pernah mengenal erti penat maupun takut, hinggakan nyawa dan keselamatan diri sendiri menjadi taruhan demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan orang ramai. Justru sebagai tanda penghargaan negara,
Marilah bersama-sama dengan beta untuk berdiri dan memberikan tepukan yang gemuruh kepada semua wira dan wirawati petugas Barisan Hadapan Negara. Say